Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang lagi ke RJ Official Channel. Okay, RJ stand for Rohaizat Jumaat Official. Baik, semalam aku ada share mengenai program iShare Fans lah yang dah tersontot. Okay, dan semalam juga aku ada tinggalkan sedikit footnote lah dekat akhir video tu. Aku janji aku nak sharekan bisnes apa yang kita boleh buat pada waktu pandemik COVID-19 ni. Bisnes ni bukanlah untuk pandemik saja, tapi dalam waktu-waktu situasi COVID-19 ni kita boleh pertimbangkan untuk memulakan semula bagi mereka yang pernah stop bisnes ni, ataupun pertimbangkan untuk mencuba walaupun sebelum ni tak pernah lagi buat benda-benda yang mungkin aku dah select ni lah. Aku select bidang ataupun aku select kategori yang boleh menjana pendapatan ni berdasarkan pengalaman lah, berdasarkan pengalaman aku. Sebab kalau sembang gajah terbang ni nanti orang akan tanya kan, kau pernah buat ke? Kau pernah buat ke? Kau pernah buat ke? Susah lah kan, orang kita dia macam tu. Bila kita bagi idea, dia nak tanya dulu pernah buat ataupun tidak. Jadi aku tak nak pergi ke arah tu lah. Pergi ke arah tu macam letih nak menjawab. So aku pergi kepada benda yang fact and figure, yang mana aku berpijak di bumi nyata. So bila orang tanya aku ada jawapan kan. Korang kan suka macam tu kan. Belum belum cuba dah tanya kau dah buat ke kan. Kalau orang bagi idea tu just ambil dan filter sendirilah. Kalau rasa boleh buat, buat. Come on lah, come on. Okay, tak apa, lupakan pasal tu. So sekarang ni kita tahu pandemik COVID-19 ni dah merubah semua perkara dalam hidup kita. Kan, dulu kita ingatkan COVID-19 ni perkara kecil. Lepas tu kita satu negara kita sepakat, kita ikut nasihat KKM, kita ikut seruan kerajaan, kita lawan masa gelombang pertama. Dan akhirnya kita punya kes COVID-19 berada di bawah 1 digit setiap hari. Maknanya bawah 10, 9 ke bawah, 1 hingga 9. Dan pada waktu dia berada di bawah 10 ataupun angka 1 digit, pada waktu itulah aku keluar daripada Johor. Sebab dah lama kan duduk dalam rumah. Aku keluar, aku pergi tengok negeri orang lah. Aku pergi Pahang, Kelantan, Terengganu. Pada waktu tu rasa seronok sebab banyak tempat berada dalam kawasan green, not orange, not merah, not red. Jadi bila aku balik daripada sesi melihat tempat orang ni, dan juga membuat sedikit review lah untuk hotel-hotel yang ada dalam panel hotel. Jadi tak sangka pula berlakunya gelombang kedua COVID-19. Gelombang kedua ni dia punya pukulan terlalu hebat lah. Sekarang ni pun untuk hari ni lah 28 bulan 11, semalam punya masih lagi atas 1000. Daripada bawah 10, 1 digit pergi kepada 4 digit lah. Banyak ni. Dan ada di antara kita ni bukan tak ikut seruan kerajaan, mereka dah tak larat dah nak berada dalam pantang larang COVID. Bukan bermakna mereka ni melanggar, tapi sikap takut yang wujud pada gelombang pertama tu dah tak ada dah untuk gelombang kedua ni. Mereka lebih berani sedikit sebab mereka boleh terima satu pendapat yang mengatakan di masa akan datang ni kita memang kena hidup dengan COVID. Jadi pepatah ni mungkin dah disimplifiedkan, maknanya tak perlu takut dengan COVID, melainkan dah terkena, pergilah buat treatment. Itu yang sekarang kita nampak lah. So kita faham perasaan semua orang, tapi satu perasaan yang kita faham dan kita tapi tak boleh bantu. Kita faham perasaan tu tapi kita tak boleh bantu adalah perasaan bila kita ni dikekang oleh masalah duit. Masalah duit ni masalah yang mandatory sebenarnya. Kalau takkanlah kerajaan berempah pulas melawan orang cakap, bukan melawan lah, berdepan dengan permintaan rakyat untuk keluarkan duit KWSP melalui package iSinar kan. Okey, tapi 10,000 tu sebenarnya kalau orang cakap banyak, sebenarnya tak banyak tau. Bukan bermaksud aku nak perkecilkan 10,000 tu bagi orang yang kurang kemampuan sangat banyak. Kau ingat 10,000 tu sikit ke? Macam kau bolehlah celah gigi. Bukan maksud macam tu. Aku tak sebelahkan pun orang kaya. Aku tak pandang rendah pun orang yang tak berkemampuan. Sebab aku sendiri pun bukanlah orang kaya kan. Jadi
aku nak bagi tahu yang 10,000 ni sebenarnya nampak banyak bila sekelepuk. Tapi bagi orang yang anak tak ramai lah, bukan anak 5 hingga 10, yang anak 2 saja, tanyalah orang yang dah ada anak 2 sekarang ni kan. Anak 1 pun sebulan berapa tanggungan? Sebulan berapa tanggungan dengan susu anak, kadang-kadang dengan pampers apa semua kan. Silat-silat 10,000 tu, guys, silat-silat 10,000 tu boleh bertahan 3-4 bulan. Jadi pada waktu dapat 10,000 ni sebenarnya, janganlah salah langkah. Jangan salah langkah, janganlah join program yang dia bukan program miskin cepat kaya lah. Dia program jual impian dan meranapkan simpanan. Macam program iShareFans tu kan. Lepas tu ada lagi program-program lain yang sebenarnya kita tak tahu tapi kita terikut-ikut. Ini masalah orang kita ni, masalah terikut-ikut ni susah lah nak buang. Susah nak buang kan. Datang aja si Polan ni, aku laburkan duit aku dekat emas. Baru 2 minggu aku dah dapat balik dah RM800. Oi, bukan senang dapat 800. Dia ikut pelaburan emas tapi dia tak tahu macam mana konsep pelaburan tu. Jadi bila benda yang kita tak tahu kita melabur, ini yang kita kena elakkan. So baik ambil duit tu, duduk sekejap, ambil duit tu, duduk dengan isteri, duduk dengan family. Okey, kita nak buat apa? Pertama sekali, kita settlekan payment yang mandatory. Contohnya, sewa rumah. Kita nak hidup, sewa rumah kena bayar. Kalau tak kita merempat. Sewa rumah ni, bincang dulu dengan tuan rumah macam mana kalau boleh dapat orang cakap bukan moratorium lah, sebab tuan rumah pun dia kena bayar dengan bank juga kan. Kita tengok mana yang terbaik. Mungkin kalau katakanlah sewa 600, boleh tak untuk 6 bulan pertama, bermula bulan Januari ni kita bayar contoh dalam 400 ke, yang 200 tu terkumpul, nanti lepas daripada ada kerja balik, ada kemampuan, kita bayar top up. Ini perbincangan lah antara kita dengan tuan rumah. Ini contoh. Sebab 10,000 ni ada, kita kena betul-betul rancang lah. Kalau tak memang habis. Bila dah habis ni, belum tentu lagi dapat 10,000 daripada KWSP tau. Belum tentu lagi. Sebab itulah jangan salah langkah. Bukannya beli handphone, beli motor, beli itu, beli ini kan. Melainkan pembelian tu benar-benar diperlukan. Contohnya nak beli motor untuk buat bisnes penghantaran makanan. Itu okey, that's fine lah, sebab memang untuk perniagaan kan. Tapi janganlah beli motor untuk melaram. Tu maksud dia. Okey. Bisnes yang kita nak buat dalam waktu pandemik ni sebenarnya, kalau boleh kita cari bisnes yang selagi kita boleh jimat kos dia, kita jimat. Bukannya kita buka bisnes disebabkan kepakaran kita tau. Maknanya contoh, kita ni tukang masak. Kita yakin kita punya lauk sedap, so kita ambil 10,000 tu, kita ban terus, kita sewa tanah depan rumah orang, kita buka lah stall apa semua, ngam-ngam 10,000 habis tau. Maknanya kita terus buka on the spot tu, sebab yakin kita ni boleh masak. Nampak? Itu maknanya kalau kita expert, dalam satu bidang tu, tak bermakna kita expert semua bidang. Semua orang boleh masak tau. Contoh macam tu, semua orang boleh masak. Tapi apa sebab orang tu nak datang ke kedai kita? Bila kita dah dekat kedai, zaman sekarang ni dia tak sama tau. Apa orang cakap, kelaziman pemikiran macam orang lain dulu meniaga. Aku meniaga dulu. Aku meniaga nasi putih, aku meniaga nasi pedas. Aku siang ikan tiap-tiap hari 50 kilo, 60 kilo, all by myself, seorang-seorang. Dulu konsep dia macam ni tau. Kalau kita berniaga makanan, alah tak apalah, kita berniaga je, lama-lama nanti orang tahulah kedai kita, nanti orang akan datang. Okey, betul. Berniaga macam tu dulu. Berniaga dulu, nanti lama-lama orang datang. Tapi konsep tu sekarang, kalau boleh, jangan tunggu dah lama orang datang. Sebelum kita buka bisnes ni, kita duduk kejap, kita planning. Okey, kalau kita buka kedai dekat sini, trafik daripada mana yang kita boleh kaut customer ni? Okey, daripada sini ada tak jalan yang bagus yang boleh orang nampak kedai kita? Kalau orang daripada sini, nampak tak kedai kita? Untuk tunjukkan yang bisnes kita ni wujud, untuk nampakkan bisnes kita ni valid tau, supaya orang datang ke kedai kita, kita kena fikir benda tu semua. Adakah sebelum ada kedai ni, kita ni dah buat pre-order, pre-sale melalui laman sosial kan? Kita kenalkan kepada orang taman kita punya produk. Adakah kita mempunyai elemen-elemen macam tu sebelum kita buat keputusan untuk buka kedai? Ini contohlah, bila dah dapat 10,000 ni, jangan habiskan semua serentak. Sikit-sikit boleh, tapi settlekan dulu, utamakan dulu. Maknanya untuk 3 bulan akan datang ni, adakah duit rumah, sewa rumah lepas,
Bila api bila air kita boleh cover ke tidak dulu. Ini yang penting. Kalau tak nanti duit tu pergi kita tak tahu kat mana dah. Duit 10,000 ni dia kalau dah pergi dia tak datang balik tau. Dia kalau dah pergi belum tentu dia datang balik. Jadi kalau boleh biarlah kalau dia pergi tu dia bawa balik pulangan. Fikirlah benda macam ni. Fikirlah sebab aku tak yakin lah kalau kita boleh dapat 10,000 yang kedua. Yang 10,000 yang pertama ni pun macam-macam usaha untuk rakyat Marhain ataupun beberapa pihak-pihak yang lain ni request kepada kerajaan baru kita ni kan. Bukan senang kerajaan baru kita nak luluskan benda ni. Lebih-lebih lagi dia berkait rapat dengan belanjawan untuk 2021. Pening kepala. Okey, jadi aku ada sedikit info lah. Ada beberapa list yang aku rasa kita semualah aku boleh buat, korang boleh buat. Okey, dalam dunia perniagaan ni lah yang kita katakan kita nak cari pendapatan ni, kita ada dua platform yang kita boleh gunakan untuk dapatkan keuntungan. Pertama sekali dalam bidang online, kedua dalam bidang offline. So sekarang korang nak dengar yang mana satu? Online ke ataupun offline? Pilih. Kalau offline aku boleh story, kalau online pun aku boleh story juga. Pulang. Aku suka lagu K-Click ni. Best. Pulang tajuk dia. Okey. Nak offline ataupun nak online? Okeylah. Kalau cerita bidang online, rasanya ramai yang dah tahu kan. Ramai yang dah tahu cerita online ni. Tapi kita mulakan dengan cerita offline ni lah. Sebab offline ni kadang-kadang kita tak perasan rezeki tu ada keliling rumah kita je. Kalau kita duduk online, kita nampak benda tu hanya pada platform saja, platform social media. So aku masuk dalam dunia offline dulu. Boleh tak? Boleh kan? Okey. Dalam dunia offline ni, kita mulakan dengan yang tanpa modal. Tanpa modal dulu, boleh tak? Tanpa modal Okey, katakanlah sekarang kita ni dah diberhentikan kerja. Kita dah diberhentikan kerja. So dekat rumah kita masih ada lagi transport. Sekalipun motor, hatta motor. Kereta dah ada lah. Tapi ni cerita kalau katakanlah kereta tak ada, yang ada cuma motor. Jadi hatta dengan motor pun kita boleh mulakan kita punya bisnes lah. Okay, pertama sekali bila kita ada motor, kita boleh apply banyak job lah. Yang paling famous sekarang ni, dia paling famous tau, tapi dia tak tentu lagi boleh datangkan keuntungan yang banyak. Tapi dia paling famous sebab ramai orang sharekan benda ni di social media. Pertama sekali mengenai pengantaran makanan. Okay, sama ada nak join GrabFood ke, sama ada nak join Foodpanda ke, boleh join. Tapi kalau kita tengok di dalam grup-grup Foodpanda dan Grab, ada ketikanya mereka pun duduk membangau. Membangau ni maknanya kurang order, ditambah lagi dengan keadaan yang hujan. Okay, kenapa bila hujan sales ataupun order ataupun ping daripada customer kurang? Sebab ramai customer fikir dia tak sampai hati nak order waktu hujan, dia tak sampai hati nak lihat abang-abang Foodpanda ni, abang-abang GrabFood ni kena hujan. Aku rasa benda ni kita jangan letakkan dia sebagai satu priority tau. Tak boleh, sebab kalau kita fikir macam tu, kesian member kita yang menghantar makanan ni, diorang tak ada job. Kan? Sebenarnya abang-abang Foodpanda, GrabFood ni, diorang dah ready sebenarnya, hujan ke panas ke, memang diorang kental. Diorang dah tahu dah rezeki diorang sama ada hujan ataupun panas, diorang nak hantar juga makanan tu. Sebab bagi pihak brother-brother food rider ni, diorang tahu bila hujan orang lapar. Kan, ramai yang anak-anak di rumah ni, mak bapak nak keluar pun tak boleh, hujan lebat. Kereta mungkin suami pakai, isteri kat rumah dah tak ada kereta. Jadi pemikiran pada abang-abang Foodpanda dengan GrabFood kita ni, korang order lah, kita orang hantar. Sebab anak korang lapar ni, mungkin nak makan ke nak apa kan. Mungkin mak nak masak tapi mak tak boleh, mak demam, ibu dia demam, bapak kat tempat kerja, anak nak makan. So korang order saja. Sebab abang-abang food rider kita ni, diorang jangan risau, diorang memang dah iktikad diorang waktu nak buat bisnes ni, diorang nak job hantar ni. Jadi bukan aku kata jangan kesiankan food rider ni. Bukan, nak kesian boleh. Kalau nak kesian, nanti bila food sampai, sedekah lah.
sedekahlah upah penat kan. Itu maknanya kita kesiankan dia. Kita happy dengan apa yang dia buat dan dia pun happy dengan apa yang dia buat. So kita bagi lebih. Itu baru nama kesian. Tapi kalau kesian tak order, sebenarnya itu satu benda yang yang menduka citakan lah untuk abang-abang food rider ni. Okay, so kalau korang nak buat boleh sebab ada motor kan. Ada motor. Tapi situasi membangau ni, ini satu benda yang biasa dalam bisnes sebenarnya kan. Tak ada bisnes yang untung bila tak ada order masuk. So tak adalah job untuk kita lah kalau kita jadi food rider. Okay, itu kalau kita join platform yang dah disediakan oleh owner masing-masing lah. Okay. Yang kedua, kalau tak nak join macam tu, so kita boleh set upkan diri kita sendiri ni sebagai independent courier tau, melalui motor. Maknanya kita boleh tawarkan kita punya servis membeli barang-barang groceries. Okay, membeli barang-barang groceries and then upah kita berapa. Independent ni maknanya kita tak attach dengan mana-mana. Kita offer diri kita. So maknanya macam mana kita nak offer diri kita ni, kita yang marketkan diri kita melalui grup-grup community. The best thing, kita kena tahu di mana tempat kita tinggal dan apakah nama grup-grup yang wujud di tempat tinggal kita tu, sama ada di Instagram ke, di Facebook ke, di WhatsApp ke, di Telegram ke. Kita kena ambil tahu. Dan kita kena kenalkan dengan orang yang kita ni boleh hantar barang-barang jenis sekian. Okey, berapa upah dia. Ini dah wujud situasi ni dah wujud. Job ni dah wujud waktu PKP yang pertama hari tu. Saya sempat berbual dengan independent rider ni lah. Saya tanya dengan dia duduk area mana, macam mana dia punya ni. So dia beritahu. So independent je bang, dia cakap. Independent je, sebab kalau independent ni saya boleh atur masa saya dan saya tahu waktu bila kedai ni akan panggil saya. So ini salah satu cara lah sebab ada setempat macam tempat aku pun, Foodpanda tak masuk. Ada banyak lagi tempat-tempat macam aku ni kawasan dekat Batu Pahat ni, kawasan aku ni berada dekat tengah tau. Kampung pun ya, bandar pun ya, so dekat tengah. Even McD pun tak masuk tempat aku. Kan? Dia kata tak hantar. Macam itulah. Okey. Jadi ini yang tanpa modal. Tanpa modal maknanya kita berdiri pada paksi services. Services ni maknanya kita tak keluarkan modal tapi kita keluarkan tenaga. Tenaga tu kita keluarkan 100%. Kalau ada pun modal, itulah kalau pakai motor, modal minyak motor, itu saja. Alright, itu untuk yang tanpa modal. Tapi kalau kita ni dah dapat duit dah runtuh 10,000 tu, ataupun sekarang ni kita masih lagi ada simpanan tapi tak tahu nak buat apa. Nak meniaga takut tak sedap, kan? Kalau nak meniaga makan ni, meniaga makan ni bukan kaleng-kaleng punya modal tau. Hari ni kita beli barang mentah tak habis semua tu. Kan, katakanlah kita cakap kuih kita sedap, kita meniaga kuih tak habis, takkan nak jual besok kuih hari ni. Kuih tu dibuang, dibagi orang, nanti besok pagi pergi pasar lagi, beli lagi tepung, beli lagi kentang, beli lagi tu. Modal tu dah bersiang-siang waktu pagi, belum tentu petang habis. Ni meniaga makan tau, ni kita panggil sebagai kos mati. Kos mati, dia bukan kos hidup. Kalau katakanlah kita ambil duit ni, kita beli baju bandel, kita jual baju bandel tu, kalau tak habis hari ni, baju besok hidup lagi. Itu kos hidup. Beli sekali, selagi tak jual, selagi itulah kita masih ada lagi nilai aset kat situ lah. Tapi kalau meniaga makan ni habis. So, ramai dari kita mungkin terlalu fikir sangat kepada makanan. So, aku rasa mungkin kita boleh bagi peluang pada diri kita untuk cuba benda yang lain. Cuba benda yang lain yang tak ada saingan. Okay. So, aku nak masuk kepada pekerjaan yang boleh kita buat pada waktu pandemik ni secara offline. Okey, maknanya operasi kita tu secara offline. Okey, yang ini melibatkan modal. Tapi modal dia bukanlah besar. Modal ni tak besar sangat. Okey, sebab aku dah keluarkan modal untuk benda-benda ni dulu. Aku dah keluarkan benda untuk benda ni dulu. Okey, sekejap okey, ada satu lagi baru teringat. Aku bawa pulang. Okey. Dengan modal. Okey, aku pernah cuba untuk menjana income dengan menyediakan servis potong rumput. Potong rumput dekat rumah ni, potong rumput. So aku cari mesin potong rumput tu, aku cari dekat Mudah. Aku cari kat Mudah.
kebetulan aku nampak ada satu mesin rumput ni baru sangat. Dia jual 100.5 je. Mana ada mesin rumput 100.5 kan? Tapi dia dah beli. So aku pergi ke Senai. Aku jumpa owner dia depan IOI Mall kat tepi jalan tu. So aku beli dengan dia. Dia kata tawar dapat 150. Aku cakap kira dah berbaloi dah worth it lah kan. So aku tanya dia, bos, kenapa you jual ini mesin rumput? Ini baru lagi tau. Kenapa you mau jual kan? You jual barang rosak ke? Dia cakap ini barang tak rosak. You boleh test mah. Saya test kan. Pam, hidup. Hidup. Memang baru tau. Mesin ni memang baru. Jadi aku tanya dia balik, bagi tahu I kenapa you mau jual. Dan baru I akan beli kan. So dia kata, sebenarnya sekarang ni I duduk itu rumah teres. Depan rumah teres I tu memang ada rumput. So I mesti potong punya itu rumput. I tak suka tinggi-tinggi mah. Nanti itu binatang dalam semak bahaya, dia cakap. So sekarang ni kenapa jual? Sebab I kena pindah. Sekarang ni I tak boleh duduk rumah teres. Itu company baru kasih I kondo mah. Itu kondo untuk staff I dapat. Jadi aku expect dia maybe somebody lah kat dalam company tu. So dia dapat kondo. Jadi duduk kondo, apa hal nak pakai mesin putus rumput. Jadi aku rasa okay, this is a good deal, this is a good bargain kan, sebab benda baru. Jadi aku balik rumah dan aku pun gunalah untuk potong rumput. Okay, that time rate tu taklah macam sekarang. Sekarang ni setakat rumah yang tak adalah besar sangat, kalau 20-70 yang kau nolak tepi tu je, paling rendah 50 hingga 80 ringgit tau, paling rendah. Kalau untuk habiskan untuk mesin tu je, and then siap dengan kita kaut sampah tu dan kita masukkan kat dalam guni ataupun dalam plastik hitam, boleh cecah sampai 100 ringgit upah. Bersih. Kira kita tak bakar sampah tu kan, kita tak bakar rumput tu, kita masukkan dalam plastik hitam, kita buang, maknanya bersih. So kalau ambil average 80-100 pun, kalau kita boleh pajak, kita dapatkan pajakan dekat rumah-rumah yang ada corner lot, yang ada kawasan ni, memang tiap bulan kita boleh dapat passive income lah, recurring income, sebab kita datang rumah tu dan orang tu memang akan panggil kita je. Orang tu akan panggil kita, sebab kalau selagi hasil kita tu dibuat betul, dia tak nak orang lain. Normal macam tu. Okay, dekat taman ni pun aku pernah nampak Bangla naik basikal kan. Naik basikal bawa mesin tu kan. Jadi market ni ada, tapi tak nampak sebab kita tahu kerja ni panas, berpeluh kan. Tapi duit is still duit. Okay. So kita boleh consider untuk buatkan sama ada potong rumput ni pada hujung minggu ataupun tiap-tiap hari, sebab bagi orang yang mempunyai kawasan rumput dalam kawasan rumah dia tu ada rumput yang banyak, memang mereka perlu potong rumput ni. Kalau tak, macam-macam binatang berbisa, ada ular kan, macam-macam lah. Dia boleh sembunyi, dia boleh duduk kat dalam semak-semak ni, bahaya. So memang mereka perlukan. Kalau mereka larat, mereka sabit sendirilah. Kalau tak larat, panggil kita. Sebulan sekali pun okey, rumput masih lagi belum panjang paras bahu, masih lagi okey. So maknanya sebulan sekali memang logik. Paling tidak pun 2 bulan sekali lah, 2 bulan sekali. Tapi kalau dah ramai, so kita dah ada steady customer lah kan. Okay, itu untuk potong rumput. Yang kedua, benda ni boleh dibuat berpasangan. Berpasangan, sama ada suami isteri, suami anak, ibu dengan anak, tak kisah. So kita masuk sikit ke dalam cleaning services. Terus pergi SSM daftar cleaning services. Okay, so yang ini pun aku pernah buat. Jangan ingat aku tak pernah buat tau. Mungkin orang ingat, Bro Ijat ni boleh buat laman web, main blogging semua. Dia nak ke kerja-kerja macam ni? Please. Masa aku mula pindah di Batu Pahat ni, aku tak ada kawan tau. Batu Pahat aku tak ada kawan. Aku tak ada nobody. Tak ada orang yang boleh duduk semeja ngeteh cerita pasal internet marketing. Tak ada. So aku cari apa benda yang aku boleh buat supaya aku boleh jumpa dengan masyarakat sekeliling ni kan. Jadi waktu tu sangat down, tak ada member kan. Macam bini aku cikgu, dia ada member dekat sekolah, tapi kat rumah ni kita tak ada member kan. Jiran-jiran pun semua kerja kan. Nak dapat jiran Melayu susah sikit lah dekat kiri kanan ni. Jadi nak ngeteh tu tak ada kaki orang cakap. Aku dengan bini aku ambil keputusan untuk buat servis cuci kapet
buat servis cuci cushion kereta, upholstery lah. Sofa kat rumah semua tu kan, tilam semua tu dengan steam wap panas kan. Semua tu aku sediakan. Aku sediakan dan aku marketkan bisnes ni dekat Facebook. Daripada Batu Pahat sampailah ke Johor Bahru, aku ambil job Batu Pahat Johor Bahru kan. Jadi kalau ke Johor Bahru tu aku combinekan sekali hari, boleh buat 3-4 kerja sehari tu sambil balik tengok orang tua. Jadi macam tu lah, kena atur dia punya timing. Untuk satu kereta kancil, masa aku buat ni beberapa tahun lepas lah ada lagi mesin kat dalam tu, mesin kaca So antara RM60 hingga ke RM100. Kalau MPV 100 lebih. Macam Alphard tengoklah dia nak cuci yang kapet bawah ataupun tidak, antara 300 hingga 500. Kalau untuk kereta biasa ni macam Wira dalam RM80 macam tu lah. So benda ni boleh dibuat sama ada seorang ataupun berdua. Kalau berdua cepat sikit. Berdua cepat sikit. Kalau seorang, macam aku buat seorang sebab bini aku sekolah kan. Jadi aku buat seorang-seorang. Memang pada waktu tu badan cukup kurus lah, sebab perlu menitik-nitik macam kena perah kan. Tapi sebab nak berkawan, sebab nak network sampai sekarang ni, even kereta imam Masjid UTHM pun aku yang cuci. Luar dalam dia aku yang cuci kan. Kereta isteri dia pun aku yang cuci. So aku dah kenal lah, dah kenal orang cakap dah ada kawan dah kat sini kan. Tu salah satu perniagaan yang aku buat. Okay. And then ada satu lagi, yang ini aku tak pernah buat tapi aku kenal kawan-kawan yang dah buat bisnes ni. Macam kawan aku yang seorang ni, Razi Ahmad So dia buat bisnes ni, cleaning services ni. So korang pun boleh buat, suami isteri, anak-anak pun boleh tolong bisnes ni tau. Nama bisnes ni dia servis mengemas rumah. Servis mengemas rumah maknanya daripada pintu depan sampai pintu belakang, semua bilik dengan bilik air, dapur kita kemas. Normal bagi orang yang suami isteri bekerja, kita pun tahu korang pun tahu, kalau korang suami isteri bekerja, yang selalu jadi masa adalah rumah kita, sebab kita tak ada masa nak mengemas. Dan bertuahnya bila seorang isteri dapat hadiah daripada suami, bila suami tu cakap yang besok hari Sabtu awak tak payah masak, awak tak payah buat apa-apa kat rumah, pagi tu mandikan anak-anak, kita keluar sebab nanti akan ada satu tim cleaning datang. Dia akan bersihkan rumah kita sampai tengah hari ataupun sampai petang. So balik awak tak payah nak lipat-lipat baju dah, semua dah ada. Semua dia dah siap, dia lipat dah semua, dia akan susun. Cakap iya ke? Ya. So dia panggil lah tim ni, korang akan buat rumah tu, korang akan lap apa semua. Semua korang cuma perlu bawa itulah alat-alat cuci dengan plastik hitam lah untuk buang sampah, itu sahaja. So rate untuk rumah biasa, rumah tangga biasa lah. Tapi tengok pada tahap bersepah dan kotor. Bersepah dengan kotor lain tau. Bersepah ni dia bersepah. Kalau kotor ni sampai berdaki dapur, sampai kena pakai asid bilik air, tu dah kos lain. Tapi untuk pada on average lah, satu rumah ni kalau dekat Batu Pahat ni kos dalam RM200. Jadi dia punya perkiraan macam ni. Katakanlah korang 5 hari bekerja ni tak dapat buat benda ni bersama-sama. Jadi korang buat seminggu 2 hari lah. Katakanlah Sabtu dan Ahad. Ni contoh Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad satu rumah je korang ambil. Jadi 200 kali dengan 8 hari ada 1,600 tambahan. RM1,600 tambahan. Kerja pada hujung minggu saja. Boleh buat benda ni. Dan bila orang yang memanggil korang untuk buat servis ni, dia berkenan dengan korang punya finishing tau. Finishing rumah wangi apa semua, masuk-masuk macam ada bau Febreze kan. And then memang cantik lah. Memang sebab dia bukan malas tau. Dia tak ada masa untuk buat nak kemas rumah ni. Anak ramai kan. Kita faham tau benda macam ni. Kita sangat faham. Jadi apalah salahnya bila suami tu nak hadiahkan isteri tu rehat sekejap, dan pada waktu yang sama bagi rezeki pada orang lain yang sediakan servis macam ni. Dia balik-balik kat situ juga, berkongsi rezeki kan. Okay. So dekat sini korang dah boleh buat income juga. Okay. Modal yang terlibat dalam cleaning services ni macam aku cakap tadi lah, alat pencuci lah, macam apa, mop ke apa semua. Jangan guna hontor rumah punya, kita bawa lah dalam kereta kan, bawa baldi besen, itu je. Anak nak ikut pun boleh, anak tolonglah apa yang patut. Kalau tak, anak duduk rumah, hantar rumah mak, kita lelaki bini buat kerja 2 orang. Okay. Alright. Ada lagi satu lagi bisnes yang tak ramai orang buat tapi korang boleh buat. Katakanlah tadi
Ingat tak yang mula-mula tadi dekat atas tanpa modal jadi penghantar makanan? Ingat kan? Okey, kali ni dia bukan penghantar makanan tau. Dia penjual makanan. Penjual makanan. Okey, kita tengok kita tengok sekarang ni bila ada undang-undang duduk di rumah di bawah akta COVID-19 ni lah kan. Maknanya duduk di rumah, jangan keluar kalau tak ada hal, kan? So ini peluang sebenarnya untuk korang masuk ke taman-taman perumahan, ke kawasan-kawasan perumahan dan jual melalui motor saja. Okey, bayangkan kita pernah tengok kan dekat traffic light sekarang ni ramai budak-budak ataupun ramai anak muda yang kuat semangat menjual pelam muda yang dah dijerukkan, menjual pelam muda dalam cup dia letak asam kan. Okey, so sebenarnya benda ni korang boleh advancekan lagi. Korang pakai box yang sama dekat belakang motor macam budak-budak Grab ni, korang boleh buat sendiri, sama ada beli gabus putih tu and then cover dengan kayu supaya kalau terlanggar tak patah gabus tu. Korang boleh jual buah-buahan yang sama juga, buah-buahan potong ke. Korang masuk ke taman-taman, beli apa tu, ala yang selalu buy roti pakai tu. Tu kan. Horn kan. Ayah aku ada benda ni sebab dia dah berniaga lama benda ni, menggunakan motor dan menggunakan van, daripada motor sampailah kepada van. Itulah dia punya senjata. Masuk ke quarters kan, masuk ke mana. So berpuluh tahun aku dibesarkan dengan bisnes macam ni. Jadi korang boleh ambil inisiatif ni, cari apa ni, gabus yang besar tu, beli sedikit buah potong and then pergilah mana-mana, taburlah sikit ais dalam tu, pergi kat mamak beli sikit RM2, taburkan, make sure ais tu jangan masuk dalam plastik, and then pergi depan rumah, pergi depan mana-mana pusat, contohlah pusat tempat orang ramai, depan pintu masuk klinik ke, tetot buah potong, mangga asam, mangga jeruk, jeritlah puas-puas. Menjerit puas-puas. Kalau ada inhaler tu pun pakailah kan. So ini satu perniagaan yang halal, satu perniagaan yang orang seronok sebab nak makan buah tak payah pergi kedai. Tak payah korang ni pergi ke traffic light. Korang ada pilihan di depan rumah. Jadi make sure laluan korang ni tetap dan timing korang pun tetap supaya orang ni tahu yang dia akan lalu rumah korang pukul berapa. So ini perlu tau. Kalau tak, berubah-ubah lah orang tak nak beli. So nampak tak dia punya bisnes macam mana? Boleh cuba. Aku rasa pun aku nak cuba. Okey. Dan terakhir sekali, bisnes yang aku nak buat ni. Aku nak buat juga ni. Okey. So bisnes dia, aku beli barang second hand and then aku nak kata restoration pun bukan lah. Aku beli barang second hand then aku kit dia, aku repackaging balik benda tu dan aku jual. Macam mana cara dia? Okey, aku pergi kedai second hand. Macam petang ni aku akan pergi ke kedai second hand. Aku akan cari benda yang boleh dijual, bukan benda yang aku nak beli. Benda yang boleh dijual, jangan benda yang kita nak beli. Bahaya kalau kita nak beli benda tu, belum tentu boleh jual. Okay, so fahamkan Jadi aku akan pilih mungkin satu atau dua barang, and then aku balik, aku polish ke, aku buat apa yang patut, and then aku akan jual. Aku jual dekat mana? Okay, kalau orang tanya aku jual dekat mana, aku takkan jual dekat depan rumah. Aku takkan jual dekat simpang jalan, tak. Aku akan gunakan satu lagi function di dalam Facebook. Facebook kita ni dekat phone kita ni kan. Mana pula phone ni? Ni dia. Dekat dalam phone kita ni, kalau siapa perasan Okey. Nampak tak? Alamak, tak nampak pula Okey, dekat dalam phone kita ni, dekat atas ni, atas sekali. Ni. Tak tahu dah nampak ke tak Okey, dekat atas ni dia ada marketplace. So aku akan listkan barang yang aku nak jual dalam marketplace supaya Facebook user di persekitaran aku ni tahu yang ada barang yang nak dijual dekat dalam marketplace tu. Sebelum ni aku dah pernah jual satu mountain bike. Aku beli dekat Shopee ke Lazada. Beli dekat Shopee, lepas tu aku jual benda tu dekat dalam marketplace dan orang tu datang rumah terus beli, tak ada tanya apa-apa sebab benda baru. Kan. So nak tahu macam mana penangan ni, memang marketplace ni boleh lah. Cuma mungkin korang belum pernah cuba. Mana yang dah cuba tu dia dah faham. Mana yang belum cuba pun boleh cuba. Jadi aku akan cuba benda ni bermula petang ni dan aku akan kongsikan dia punya flow tu macam mana.
Daripada mula beli sampai benda ni dijual. Jadi ada profit dekat situ lah. Ada profit dekat situ. Aku beli dengan harga macam ni dan aku akan jual bawah daripada harga barang tu bila kita beli baru. So aku akan turunkan sedikit dan orang akan ada peluang untuk beli benda tu, benda yang sama, original tapi lebih murah daripada harga asal. Dia macam bundle lah tapi dia masih lagi cantik, so ini satu bisnes yang kita boleh buat sambil kita berfikir macam mana kita nak tambahkan pendapatan dekat COVID-19 ni. Ini dalam kategori offline. Maknanya yang Facebook tadi memanglah dia online, tapi aku ambilkan dia punya material asas raw dia ni daripada offline untuk aku jual. Okay, next nanti dalam video yang selanjutnya aku akan masuk dalam kategori online. Dalam online ni aku ada pilih 4 jenis aktiviti ataupun 4 peluang untuk kita mencuba. Bagi mereka yang belum pernah mencuba, boleh cuba benda ni. Okay, sebab bila dekat online ni kita tak perlulah nak macam tadi pergi ke sana, habiskan masa kat rumah orang, bersihkan, pergi beli barang, jual balik, itu masa-masa macam tu tak. Online ni dia lebih kepada masa kita ada dekat rumah. Dia boleh katakan smart jugalah. So aku ambil 4 je, aku tak ambil yang banyak. Dan benda yang 4 ni pun bukanlah satu benda yang korang tak boleh buat. Sebab kalau aku sharekan macam contohnya pelaburan, sharekan benda-benda yang macam bukan mengarut lah, benda-benda yang terlalu high end punya, ramai yang takkan boleh cope dengan subjek ni. So aku ambil benda yang boleh dicuba pada kadar yang minimum, kemudian kalau okay then flying terus. Macam tu. Okay, so macam mana nak dapatkan sharing mengenai online ni? Korang kena subscribe lah channel ni, nanti korang terlepas kan. Jadi kalau terlepas, banyak benda yang korang tak dapat cash kan. Jadi subscribe. Lepas subscribe tu, kalau ada button loceng tu, tekan button loceng tu. Jadi kalau sebarang video baru yang aku upload dah berjaya berada dalam channel ni, so dia akan bagi notification lah pada korang sendiri. Okay, alright, jangan lupa subscribe dan teruskan menonton channel RJ Official. Zas.